Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung kembali tadabbur bagi surah pilihan, iaitu surah Ad-Dukhan pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menyambung pada ayat yang ke-11 dan diikuti pada ayat yang berikutnya insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada muka surat 496 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dengan mafhumnya pada ayat yang ke-11, pada saat yang akan menimpa seluruh keadaan manusia orang yang kafir itu, sehingga mereka akan berkata di kala itu, ini adalah azab yang sungguh menyakitkan. Pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-12, pada saat itu mereka akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini dari kami, sesungguhnya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Ayat ke-13, bagaimana mereka dapat beringat untuk menyempurnakan janji mereka hendak beriman itu, padahal mereka telah pun didatangi seorang Rasul yang memberi keterangan-keterangan yang cukup untuk mereka beriman. Ayat yang ke-14, sekalipun demikian, mereka juga berpaling ingkar daripada menerima keterangan Nabi itu, sambil berkata sesama mereka, dia seorang yang diajar oleh bangsa asing dan dia juga adalah merupakan seorang yang gila. Ayat ke-15, sesungguhnya kalaulah kami hapuskan azab itu barang sedikit pun, sudah tentu kamu akan kembali kepada kekufuran. Ayat yang ke-16, ingatlah kalau kamu ulangi keingkaran kamu, kamu akan dibinasakan semasa kami timpakan kamu dengan paluan yang besar daripada pihak lawan kamu. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya.
Okey, kita balik semula. Itu adalah berkenaan dengan terjemahan yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita bacakan, daripada ayat yang ke-11 hingga pada ayat yang ke-12 ya. Baik. Jadi kita nak balik semula pada ayat yang ke-11. Kita nak balik semula pada ayat yang ke-11 ya. Baik, pada ayat yang ke-11 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di kala mana berlakunya peristiwa ad-dukhan. Kita dah bincang sebelum ni, ad-dukhan itu merujuk kepada dua pandangan para ulama. Satu, kemarau yang dahsyat yang pernah menimpa Mekah. Nombor dua adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang besar di kala mana keluarnya asap daripada langit, kerana apabila langit itu merekah dan langit itu pecah. Baik, jadi pada ayat ke-11 ni Allah cerita apabila Allah menurunkan azabnya, maka azab Allah Ta'ala itu akan meliputi semua orang-orang yang kafir. Sehingga kan apabila mereka melihat azab itu, mereka pada saat itu akan berkata dalam penuh penyesalan dan ketakutan, ini adalah merupakan azab yang menyakitkan yang akan menimpa ke atas kita. Okay, sekarang ni saya nak pergi kepada tafsir dulu, kemudian kita lanjutkan kepada tadabbur yang boleh kita ambil. Ya. Baik. Yang pertama, pada ayat ke-11 ini Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ketika mana berlakunya peristiwa kemarau yang dahsyat, yakni selama 3 tahun di bumi Mekah. Sehingga kan penduduk Mekah makan daripada bangkai binatang yang mati, sama ada daripada kulitnya, dagingnya dan tulang-tulangnya. Dan pada ketika mereka melihat awan ataupun langit menjadi gelap disebabkan kerana angin yang meniupkan debu-debu pasir, sehingga debu pasir itu berada di udara dan membentuk seperti satu gumpalan awan hitam yang besar yang disangkakan oleh orang-orang musyrikin ia adalah awan yang membawa turun air hujan, namun sebaliknya bila mereka dapati ia adalah merupakan debu-debu, gumpalan debu-debu pasir yang telah ditiupkan oleh ribut angin sehingga terbentuk seperti satu gumpalan debu yang besar yang membentuk seumpama awan yang hitam. Jadi bila mereka tengok keadaan itu, mereka pun berkata sesama mereka, sesungguhnya ini adalah merupakan azab yang pedih. Maknanya bila mereka tengok begitu dahsyatnya ribut, dalam keadaan yang terlalu panas, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan kekeringan, bila mereka melihat keadaan itu, mereka menyangkakan ada satu musibah, ada satu bala yang akan menimpa mereka dan mematikan mereka dengan asbab musibah itu, dan mereka mengatakan ini adalah merupakan satu azab yang pedih. Ya, okey. Itu apa yang ditafsirkan. Setelah mana mereka melihat gumpalan awan itu, mereka pun datang bertemu dengan Nabi SAW dan mereka berkata, ya Rasulullah, istasqillaha li Mudar. Ya Rasulullah, tolonglah bawa turun air hujan kepada Bani Mudar. Fa innaha qad halakat. Kerana mereka telah pun hampir dibinasakan. Ya, mereka telah pun hampir dibinasakan kerana kemarau itu, apatah lagi dengan kedatangan ribut.
Maka Nabi SAW pun berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan kepada Bani Mudhar ini air hujan, maka Allah pun menurunkan air hujan sehingga mereka dapat menikmati air hujan itu dan diangkat ke atas mereka kemarau. Diangkat ke atas mereka kemarau. Baik. Ini adalah berkenaan dengan tafsir yang diberikan oleh para ulama tafsir bagi ayat yang ke-11. Cuma ada satu lagi tafsir dekat sini menyebutkan yaghshan nas, yang dimaksudkan azab yang meliputi dan azab yang mengelilingi manusia itu adalah merupakan azab yang menjelangnya peristiwa hari kiamat. Yani apabila langit itu merekah, langit itu pecah dan mengeluarkan gumpalan asap yang hitam yang memenuhi langit dunia ini sehingga waktu siang menjadi gelap gelita seperti di malam hari. Maka pada saat ketika itu orang-orang kafir menyaksikan apa yang berlaku, maka mereka pun berkata, sesungguhnya ini adalah azab yang pedih dan tidak ada, ini adalah merupakan azab yang pedih dan tidak ada peluang bagi kami untuk kami dapat melepaskan diri atau menyelamatkan diri. Okey. Itu adalah berkenaan dengan tafsir yang diberikan oleh para ulama mengenai ayat yang ke-11 yang menceritakan peristiwa ini berlaku sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga riwayat di kalangan para ulama tafsir yang mengatakan ianya berlaku sesudah peristiwa Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Okey, selesai kita berkenaan dengan tafsir. Sekarang ni kita nak lanjut dari sudut pengajaran dan tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-11. Pengajaran yang pertama, kalau kita tengok perkataan yaghsha ni daripada perkataan ghishawa, ghasha. Ghasha ni adalah membalut sesuatu dengan sesuatu. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Baqarah, bila Allah nak matikan hati manusia, Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maknanya hati mereka tu Allah salut, Allah balut dengan selaput-selaput dosa dan kegelapan. Itu makna yaghsha atau ghasha. Jadi pengajaran di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kedahsyatan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada sesiapa pun yang dapat terlepas atau menyelamatkan diri daripada azab Allah. So ayat yang ke-11 ini adalah ayat yang pertama pengajarannya memberikan keinsafan, memberikan kesedaran kepada orang-orang yang beriman agar mereka menanamkan rasa takut kepada murka Allah dan juga menanamkan rasa takut kepada azab Allah kerana azab Allah itu sangat dahsyat. Apabila azab itu diturunkan oleh Allah, tidak ada sesiapa pun yang terkecuali atau yang dapat terselamat daripada kecelakaan azab yang dahsyat itu. Sebab tu benarlah dalam hadis Nabi SAW, baginda Nabi SAW menyatakan innallaha idza akhadha zalim lam yuflithu. Yang bermaksud, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala apabila hendak membinasakan kaum yang zalim, maka Allah tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang tersisa daripada mereka. Dan tak ada satu pun yang akan selamat. Baik yang besar
atau yang kecil, baik yang tua atau yang muda, baik hayawan ataupun sebaliknya. Kerana bila azab Allah turun, dia akan menimpa seluruhnya, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Maka di sini menunjukkan pada kita salah satu daripada tanda-tanda iman. Salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Antaranya ada 5 perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tanda kesempurnaan iman itu adalah mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada kecintaan segala-galanya. Dirinya, keluarganya dan selain. Yang kedua, tanda kesempurnaan iman itu adalah apabila seseorang itu merasa lazat ataupun gembira dan seronok melakukan kebaikan. Yang ketiga, tanda kesempurnaan iman itu adalah apabila ia menyayangi saudara seimannya seperti mana ia menyayangi dirinya. Ini semua disebut dalam hadis. Yang ketiga yang disebutkan tanda kesempurnaan iman itu adalah apabila seseorang itu membenci kepada kejahatan dan membenci kepada kemaksiatan dan kekufuran. Ya, maknanya Allah campakkan dalam hatinya perasaan benci ataupun perasaan tidak suka kepada maksiat dan dosa. Dan yang keempat, tanda kesempurnaan iman itu adalah apabila ia memiliki rasa takut kepada murka Allah dan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini di antara ciri-ciri sifat mereka yang memiliki kesempurnaan iman. Baik. Kemudiannya kita lihat pada ayat yang ke-11 ini pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua ayat ini menunjukkan kepada kita perbezaan dan perbezaan di antara keimanan orang yang beriman dengan keimanan orang yang kafir. Ayat yang ke-11 ini juga menunjukkan kepada kita akan 2 perbezaan. Satu, beza keimanan orang beriman dengan keimanan orang yang tidak beriman. Adapun keimanan orang yang beriman itu adalah apabila sifat orang beriman, ia mengimani sesuatu itu dengan yakin walaupun ia tidak melihatnya. Sifat orang beriman, dia mengimani dengan yakin sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya walaupun ia tidak melihatnya. Ini dinamakan iman mutabiq. Iman mutabiq. Apa makna iman mutabiq? Iaitu keimanan seseorang yang bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, seolah-olah ia menyaksikan iman itu dengan panca indera dan matanya, walaupun dia tidak melihatnya. Ini dinamakan iman mutabiq. Tapi di sana adanya jenis iman yang kedua, yang disebut sebagai iman orang-orang yang kafir. Iman orang-orang yang kafir dinamakan iman mu'ayanah. Iman mu'ayanah. Apa maksudnya? Mereka hanya akan yakin dan percaya dan beriman setelah mana mereka melihat, menatap, menyaksikan sesuatu perkara itu, barulah mereka akan mengimaninya. Ini namanya iman mu'ayyanah. Suatu kita tengok orang-orang kafir,
setelah mana nyawa mereka dah sampai di kerongkongan, bila mereka dah nak mati, mereka dah nampak ada kematian, mereka dah nampak ada barzakh, mereka dah nampak ada malaikat dan ada hari kiamat, mereka baru hendak beriman setelah mana Allah memperlihatkan kepada mereka perkara-perkara gaib tersebut. Namun di sana ada iman yang ketiga yang dinamakan iman murtab. So kita ada mutabiq, kita ada apa tu tadi? Muayyanah, dan yang ketiga dinamakan iman murtab. Iman murtab ini adalah keimanan orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini mereka murtab itu maknanya raib. Mereka merasa sangsi. Mereka tidak yakin, mereka syak, mereka ragu-ragu. Mereka tidak pasti untuk mengimani dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sehinggalah mereka dapat melihatnya macam orang kafir tadi, menyaksikannya, merasainya, baru mereka akan membenarkannya. Maknanya iman orang munafik ni, dia menggabungkan iman orang kafir dengan iman orang munafik. Dia kena tengok baru dia percaya. Tapi sebelum itu, dia ragu-ragu akan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi pengajaran dekat sini menunjukkan kepada kita sifat orang-orang beriman perlu ia meninggalkan keimanan yang bersifat muayyanah, maknanya nak kena tengok, nak kena cuba, nak kena rasa, nak kena alami, baru nak percaya. Ataupun yang kedua adalah keimanan yang murtad. Seseorang yang tak yakin dengan Allah. Seseorang yang hilang pergantungan dengan Allah. Seseorang yang tak mengharapkan ganjaran dari Allah, maka lebih mengharapkan ganjaran daripada dunia. Maka ini adalah merupakan sifat golongan yang murtad. Baik. Sebab tu kita tengok, bila orang kafir tengok azab itu, baru dia kata ini azab yang pedih. Okay, kemudian kita nak lanjutkan ayat yang ke-12. Ketika mana azab Allah Ta'ala itu telah terzahir di hadapan mereka, barulah di kala itu mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat ikhlas. Dan mereka mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah tanpa menyengutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Dengan mereka berkata, wahai Tuhan kami, angkatlah, palingkanlah azab ini daripada kami. Sesungguhnya di saat ini kami menyaksikan yang kami akan beriman. Yang kami akan beriman. Okey, baik. Saya bawa tafsir dulu ya. Dalam tafsir mengatakan ketika mana Quraisy lambat untuk menerima Islam yang diseru oleh Nabi SAW, bahkan mereka melampaui batas ke atas Nabi SAW, maka Nabi telah berdoa ke atas mereka agar Allah timpakan kepada mereka kebinasaan kemarau seperti yang pernah Allah berikan kepada kaum Nabi Yusuf alaihi salam, yakni penduduk di Mesir ya. Sehinggalah mereka itu hidup dalam kesusahan, kemiskinan, kelaparan hingga mereka makan al-izam, tulang dan bangkai. Lantas mereka mengangkat tangan-tangan mereka ke langit dan mereka tidaklah mendapati di langit melainkan ad-dukhan, maknanya ribut yang meniupkan debu-debu yang terbentuk seperti awan. Lalu mereka memandang ke arah langit, fayara ma bainahu wa bainaha, lantas mereka tengok jarak antara mereka dengan ribut pasir itu adalah sangat dekat. Maka di kala itulah mereka berdoa kepada Allah
agar Allah mengangkat azab itu daripada mereka. Okey. Dekat sini ada beberapa perkara yang mungkin kita dapat ambil daripadanya pengajaran dan pelajaran. Okay, itu tadi saya dah sebut dari sudut tafsirnya. Sekarang kita nak tengok dari sudut iktibar dan pengajaran. Baik, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama adalah doa orang-orang yang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat orang-orang yang kafir ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa itu adalah sebahagian daripada ibadah. Doa juga termasuk daripada bahagian ibadah. Jadi maknanya dekat sini daripada ayat yang ke-12 ini menggambarkan kepada kita ibadat orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Doa orang-orang yang kafir tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pengajaran yang pertama. Kerana di sini menunjukkan pada kita syarat kepada menjadi ahli ibadat adalah beriman. Siapa yang tak beriman, dia bukan ahli ibadat, kata para ulama. Tapi kalau siapa yang beriman, masuk agama Islam, maka dia tergolong di kalangan ahli ibadat. Bila dia jadi ahli ibadat, barulah menjadi wajib kepadanya untuk menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang membabitkan padanya ibadat dan selain daripadanya yang berbentuk syariat. Sekejap ya. Saya ambil air je. Okey, kita balik semula ya. Okey, yang kedua, yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil dan tadabbur pada ayat yang ke-12 ini menunjukkan kepada kita tidak diterimanya keimanan dan taubat pada saat ketika seseorang itu berada di saat kematian atau di kala mana saat hendak menimpa ke atasnya azab Allah. Sebab kalau kita tengok ayat 12 tu, orang-orang kafir ni mereka nak beriman ketika mana mereka tengok azab Allah itu sudah hampir menimpa mereka. Mereka dah tengok, mereka dah tak ada dah jalan nak keluar daripada azab tu. Berhala-berhala mereka pun tak boleh menyelamatkan mereka. Saat ketika itu barulah mereka minta kepada Allah untuk beriman. So ulama tafsir kata sama ada mereka nak beriman ketika mana saat nyawa mereka nak sampai di kerongkongan ataupun ketika saat azab Allah nak menimpa ke atas mereka ataupun di kala mana mereka dibangkitkan di padang mahsyar kelak nanti. Ya. Saya kena minum sebab nanti tekak saya sakit. Baik. Jadi di sana ulama meletakkan beberapa perkara
yang menyatakan apa kita panggil al-umur, perkara-perkara yang menyebabkan taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila nyawa itu telah sampai di kerongkongan. Apabila nyawa itu telah sampai di kerongkongan. Ini disebut dalam hadis yang masyhur, innallaha la yaqbalu taubatal abdi la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat hamba-Nya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat hamba-Nya selama mana dia belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga dalam surah An-Nisa, boleh rujuk pada ayat yang ke-18. Allah kata Allah tak terima taubat orang yang sedang ingin berhadapan dengan kematian. Yang kedua, tak diterima taubat apabila matahari terbit di sebelah barat. Seperti mana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mana baginda menyatakan man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu 'alaiha. Siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari daripada arah barat, maka Allah Ta'ala akan menerima baginya taubat. Maka Allah Ta'ala akan menerima baginya taubat. Yang seterusnya, apa yang disebutkan adalah saat yang mana tak diterima padanya akan taubat itu, ya, yang menyebabkan seseorang itu tidak diterima taubatnya itu lagi adalah apabila dia ingin bertaubat setelah mana dia dibangkitkan di padang mahsyar. Yang dia dah dibangkit di padang mahsyar, baru dia nak beriman. Seperti mana Allah banyak rakam dalam Quran. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dalam surah Al-Hijr pada ayat yang keempat. Allah kata, kebanyakan orang-orang kafir itu bercita-cita untuk mereka beriman. Laukanu muslimin. Kalau mereka tu diberikan peluang untuk beriman. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala tidak menerima taubat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima taubat. Dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak juga menerima taubat, ya, bagi mereka yang apabila azab Allah Ta'ala itu hendak menimpa ke atas mereka. Ya, bila Allah Ta'ala dah turunkan azab, masa tu baru mereka nak bertaubat, maka tidak bermanfaat lagi taubat itu kepada mereka. Tak bermanfaat. Ini yang keempat. Seperti mana kita boleh rujuk di dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okay. Kita boleh tengok pada surah mana ni? Apa tak ada pula ni? Sekejap. Sorry, jaya. Mana ni? Sekejap.
Okey, ra'au ba's. Okey. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Ghafir ayat 84 dan 85 ya. Allah kata falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Allah cerita perangai manusia ni apabila mereka dah tengok azab Allah dah nak menimpa mereka dan mereka dah tak tahu nak lari kat mana dah. Memang akan mati kerana azab itu. Di kala itulah mereka berkata kami beriman kepada Allah yang Esa dan kami telah kufur dengan semua sembahan-sembahan yang pernah kami syirikkan selain daripada Allah ketika di dunia dahulu ataupun yang pernah kami syirikkan Allah satu ketika dahulu. Dan ini menunjukkan kepada kita Allah kata pula ayat 85 la falam yakuyan fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah kata aku dah tak terima dah, tak bermanfaat dah, tak berguna lagi dah bagi mereka itu jika mereka beriman kepada Allah pun pada saat beberapa ketika sebelum mereka dibinasakan oleh Allah dengan azab tersebut. Dan last kali orang yang Allah tak terima taubatnya, yang mana Allah tak terima dah taubat dia walaupun dia bertaubat. Ini Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah An-Nisa. An-Nisa saya sejak ini. Sekejap ya. Lambat pula saya ayat. Okey. Kan. Okey, kita tengok pada firman Allah dalam surah An-Nisa, betul lah. Surah An-Nisa pada ayat 137. Ayat 137 antara orang yang Allah tidak terima taubatnya. Saya dah sebut daripada awal tadi, ni nombor 5. Orang yang beriman, kemudian dia murtad, kemudian dia beriman, kemudian dia murtad. Maknanya orang yang berkali-kali murtad dan ia menjadikan agama ini sebagai permainan. Ya, sebagai permainan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir. Kemudian mereka beriman, kemudian mereka kafir balik. Kemudian mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran. Allah tidak akan mengampun mereka dan tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada mereka kepada jalan yang benar. Dalam ayat yang lain Allah kata lan tuqbala taubatuhum. Yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat mereka. Yang satu lagi ni kita boleh tengok surah Al-Imran. Tadi surah An-Nisa, satu lagi boleh tengok surah Al-Imran ayat 90. Yang mana Allah kata orang yang beriman kemudian dia keluar daripada Islam, kemudian dia masuk balik iman, kemudian dia keluar daripada Islam, lepas tu dia menghina Islam dan dia kekal dalam kekufurannya. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tidak akan terima taubatnya kerana dia telah termasuk di kalangan golongan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita kena ingat ada 5 perkara lah yang telah kita kongsikan tadi. Sekarang ni kita nak tengok pada ayat yang ke-13. Betul, ayat 13. Ayat 13. Allah menceritakan sebagai satu persendaan Allah kepada orang-orang kafir ini. Allah kata, bagaimana mereka dapat ingat
untuk beriman kepada Allah. Allah Ta'ala perli mereka. Macam mana mereka time nak mati boleh pula percaya dan nak beriman? Kenapa pula mereka ni bila dah nampak azab Allah baru nak percaya, baru nak beriman? Kenapa mereka ni bila tengok matahari terbit sebelah barat, ganjil daripada kebiasaan, baru nak beriman? Kenapa mereka ini apabila dah pernah masuk Islam, lepas tu keluar balik Islam, lepas tu Allah bagi peluang lagi masuk Islam balik, lepas tu keluar balik dari Islam, kenapa mereka di saat ketika itu tak kekal pada masuk Islam balik tu, kenapa dia tak kekalkan dirinya dalam keislaman? Kenapa perlu dia murtad kali kedua dan murtad berkali-kali? Kenapa? Ya, maka Allah Ta'ala kata, kenapa baru sekarang ketika azab nak menimpa mereka, kematian dan sebagainya, barulah mereka ingin beriman? Allah tanya dalam keadaan pertanyaan yang bersifat taubih, yakni mencela dan mengejek. Padahal kata Allah, waqad ja'ahum rasulun mubin. Sedangkan Allah dah menghantar kepada mereka Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain pada umat yang terdahulu. Allah dah kirimkan pada mereka Nabi dan Rasul yang telah memberikan penerangan yang jelas kepada mereka dan tidak ada sebarang keraguan. Maknanya Allah ejek mereka, kenapa last minute ni baru nak beriman? Tak cukup ke dengan kami dahulu pernah menghantarkan Nabi dan Rasul sebagai utusan untuk menyeru kamu kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Ta'ala mengejek dan mempersendakan mereka. Baik. Sekarang ni kita nak tengok tafsir sikit. Okey, dalam tafsir mengatakan dalam tafsir mengatakan bahawasanya ketika azab itu hendak menimpa mereka atau kematian itu hendak mendatangi mereka, di saat itulah Allah utuskan malaikat. Pertama, saat mereka nak mati, Allah hantar malaikat, malaikat kata, sebelum nak cabut nyawa mereka tu, malaikat kata, tak cukupkah dengan Rasul dan Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, yakni kepada kamu, untuk kamu mengambil pengajaran dan untuk kamu beriman? Tidak cukupkah? Kata Allah. Yang kedua, para ulama menafsirkan maksudnya adalah yakni akan dikatakan kepada mereka bukan di dunia tapi di akhirat. Ada ulama menafsirkan peristiwa ayat ini cerita bukan saat berlaku di waktu azab di dunia terjadi atau kematian berlaku, tapi adalah saat di hari kiamat. Masa hari kiamat mereka baru sibuk cari nabi mereka, cari rasul mereka yang pernah mereka dustakan. Mereka datang berbondong-bondong pada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka untuk mengatakan kerelaan mereka untuk beriman. Ya. Maka ini ada dua tafsiran. Satu, melambangkan masa mereka nak mati, mereka kata tak ada ke orang yang menyampaikan peringatan pada kamu. Kenapa kamu tak ambil pengajaran daripada peringatan itu? Yang kedua, ada yang menafsirkan maksudnya adalah peristiwa ini berlaku apabila manusia semua telah dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Di kala ketika itulah barulah mereka sibuk untuk beriman. Okey. Okey, sekarang kita nak ambil pengajaran daripada ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tuntutan untuk mengambil pengajaran dan
tuntutan untuk mengambil pengajaran dan pelajaran daripada ayat-ayat Allah dan juga daripada rasul-rasulnya. Baik, daripada ayat ini menunjukkan satu pengajaran iktibar yang penting, iaitu kita kena sentiasa mengambil pengajaran dan pelajaran daripada kitab Allah dan ajaran Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sifat orang-orang yang beriman itu berbeza dengan sifat orang tak beriman, di mana orang beriman mereka sentiasa ingin mengambil pengajaran dan iktibar. Berbeza dengan orang yang tidak beriman atau orang yang mati hatinya, dia sentiasa tidak mau mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah yang telah sampai kepada mereka ataupun nasihat para rasul yang telah pun sampai kepada mereka. Maka kat sini saya nak sebutkan ada beberapa senarai peringatan dan pengajaran yang Allah hantarkan kepada manusia. Peringatan dan pengajaran yang Allah hantarkan kepada manusia. Yang pertama disebut sebagai pengajaran al-bayan. Pengajaran al-bayan. Maknanya pengajaran yang Allah bentukkan dan Allah datangkan dalam bentuk pengajaran. Ya. Dalam bentuk pengajaran, iaitu daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil peringatan al-bayan. Ini Allah datangkan peringatan, Allah datangkan pengajaran melalui kitab-kitab wahyunya. Ini Al-Quran lah. Ataupun sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi pun wahyu juga. Baik, yang kedua, peringatan yang kedua selain daripada peringatan al-bayan yang kita perlu ambil iktibar dan pengajaran adalah peringatan yang Allah datangkan melalui amsal, dipanggil peringatan amsal, iaitu pengajaran daripada kisah-kisah kaum-kaum, umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Ya. Ini yang kedua. So, yang kedua ni menunjukkan kepada kita, ya, yang kedua ni menunjukkan kepada kita pengajaran yang perlu kita ambil juga adalah merupakan pengajaran daripada selain daripada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, adalah pengajaran dan pelajaran yang boleh kita ambil melalui apa yang disebutkan sebagai kisah-kisah yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Kisah-kisah yang berlaku kepada umat yang terdahulu. Seperti mana kita tengok dalam Quran, ada banyak kisah kaum umat yang dibinasakan. Yang Allah SWT menyuruh kita supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada kaum umat yang terdahulu. Yang keempat, antara bentuk peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Antara peringatan yang boleh kita ambil pengajaran daripadanya juga adalah peringatan yang Allah datangkan dalam bentuk isyarat. Dipanggil sebagai peringatan isyarat. So kita dah sebut tadi, peringatan bayan, peringatan amsal, peringatan isyarah. Isyarat ni peringatan yang Allah datangkan dalam bentuk macam Allah bagi sakit,
Allah bagi sedih, Allah bagi susah, Allah bagi miskin. Ya, ini melambangkan isyarat-isyarat, ya, alamat-alamat untuk memberikan peringatan kepada manusia agar mereka mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Ya, baik. Ya, habis pula air saya. Okey. Dan yang terakhir, peringatan yang Allah Ta'ala kirimkan kepada manusia ini, selain daripada Quran, kitab dan Rasul, selain daripada amsal, contoh-contoh mat silam, selain daripada apa ni tadi, isyarah, iaitu alamat-alamat yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya. Dan yang keempat, peringatan yang Allah berikan kepada manusia adalah peringatan dalam bentuk ikhtibar. Ikhtibar ni adalah peringatan yang Allah datangkan kepada manusia adalah melalui penciptaan. Macam kita tengok macam mana Allah timpakan banjir, Allah timpakan puting beliung, dan juga guruh, adanya gerhana. Maka ini semua berbentuk ancaman dan peringatan kepada manusia. Gempa bumi lah, macam-macam lah. Maka ini dipanggil dalam bentuk ikhtibar. Ya, yang mana kita boleh ambil pengajaran melalui pengalaman perkara-perkara yang pernah berlaku. So kita ada al-bayan, kita ada amsal, yakni pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengalaman hidup dan umat-umat yang terdahulu. Yang ketiga, pengajaran isyarah. Yang keempat, pengajaran ikhtibar. Okey. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita tutup dengan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita tentang punca kenapa orang musyrikin itu tidak mengambil pengajaran dan peringatan yang telah sampai pada mereka. Isunya bukannya peringatan tak sampai. Isunya adalah sikap mereka dalam menghadapi dan dalam menerima peringatan itu. Bukannya hidayah tak sampai, sebab tu tak benar kalau orang kata saya belum dapat hidayah. Hidayah tak sampai kat saya. Itu semua perkataan yang dusta. Semua orang dapat hidayah. Cuma bezanya adalah bagaimana sikap kita dalam menerima hidayah itu. Baik. So Allah Ta'ala tutup ayat 14 ni. Allah kata, tawallau anhu. Sifat yang pertama orang-orang kafir itu, bila Allah hantarkan peringatan yang 4 kita bincang tadi itu, mereka berpaling daripadanya. Nombor 2, sikap mereka terhadap peringatan itu, mereka mempersendakan Rasul yang diutuskan pada mereka dengan berkata mu'allam majnun. Mereka kata Rasul tu belajar ambil ilmu daripada orang asing. Orang kata Nabi Muhammad belajar dengan orang a'jam, orang asing, bangsa asing, atau ambil daripada syaitan. Dan bahkan mereka kata Nabi Muhammad itu majnun, seorang yang gila dan tidak waras. Okay, sekarang ni kita tengok dekat sini ada 2 perkara besar yang mereka buat.
punca kenapa peringatan itu Allahu Akbar. Punca peringatan itu tidak memberi kesan kepada seseorang itu adalah disebabkan kerana sikap yang pertama adalah berpaling. Ya, sikap berpaling, al-i'rad, walla, sikap berpaling. Nombor dua adalah sikap mereka yang suka mempersendakan agama dan mempermain-mainkan agama. Ini ada dua sikap mereka. Cuma daripada sikap ini kita dapat memahami punca kepada mereka suka berpaling itu tawallau. Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka tak ambil pengajaran? Kenapa mereka ingkar? So di sana ada beberapa sifat yang dibincangkan oleh para ulama yang menjadi pengajaran bagi ayat yang ke-14. Apa punca berlakunya sifat berpaling? Yang pertama, berpaling itu berpunca daripada sikap angkuh dan sombong. Yang dinamakan dalam Quran sifat istikbar, seperti mana ketika Allah Ta'ala mencela, ketika mana Allah merakamkan doa Nabi Nuh, pengaduan Nabi Nuh kepada Allah, sikap kaumnya yang suka berpaling daripada dakwah baginda, walaupun baginda dah berdakwah selama 950 tahun, baginda kata wa asarru wastakbaru istikbara. Kerana mereka tu seorang yang suka angkuh dan sombong. Ini punca pertama. Sebab tu angkuh dan sombong, tak, orang yang angkuh ni peringatan takkan bermanfaat bagi dia. Siapa yang nak peringatan tu memberi kesan pada jiwa dia, buang sifat sombong. Selagi mana ada walau sekelumit, dia tidak akan dapat kebaikan daripada peringatan. Yang kedua, punca daripada sikap mereka suka berpaling ini adalah kerana sifat istighna. Tadi angkuh dan sombong. Yang kedua adalah istighna. Istighna ni makna apa? Megah. Suka bermegah. Mereka merasa istighna, maknanya mereka suka bermegah. Ujub, suka megahkan diri, suka mengagungkan diri, suka orang membesarkan mereka. Ya, sebab kalau mereka ambil peringatan daripada Nabi itu, Nabi SAW, maka nescaya mereka hilang kemegahan. Sebab orang yang ikut Nabi SAW, kebanyakannya adalah terdiri pada kalangan hamba dan orang bawahan. Ya. Yang ketiga, punca mereka itu berpaling adalah disebabkan kerana sifat kejahilan mereka. Selagi mana dalam diri kita ada kejahilan dan kita membiarkan diri dalam kejahilan, tidak mahu keluar daripada kongkongan kejahilan, kita sama sekali tidak akan dapat mengambil apa-apa pengajaran. Sebab tu bahaya sifat jahil. Sayyidina Umar kata, dan kata-kata beliau mengatakan bahawasanya musuh bagi hati itu adalah bagi manusia, jiwa manusia itu adalah kejahilan. Okey. Baik, yang terakhir kita tengok kat sini sikap mereka yang suka mempersendakan agama. Kenapa mereka mempersendakan agama? Kerana atau mempersendakan peringatan yang sampai pada mereka, mempermain-mainkan, mengejek, memperolok-olokkan, ya. Yang Allah sifatkan di sini sampai mereka kata Nabi gila, kata Nabi ambil ilmu jalan yang salah, ya. Puncanya ada tiga sebab yang disebutkan pengajaran kat sini. Yang pertama, mereka memperolok-olokkan dan mempermain-mainkan peringatan itu adalah kerana menjaga kepentingan pengaruh, riasah dipanggil. Ya, kenapa mereka mempersendakan agama, memperolok-olokkan? Sebab mereka nak menjaga kepentingan kedudukan mereka, takhta mereka.
pangkat mereka sebab mereka tidak mahu kehilangan kedudukan dalam masyarakat Arab. Sebab tu mereka takutkan masyarakat Arab dengan mengatakan Nabi adalah orang yang gila, tukang sihir, tukang syair dan sebagainya. Yang kedua adalah disebabkan kerana mereka itu mempersendakan agama dan memperolok-olokkannya kerana mereka termasuk orang-orang yang tidak yakin. Ya, sifat golongan orang-orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Tidak yakin dengan peringatan Allah, ancaman daripada Allah. Ini sifat karakter mereka. Ya, sebab tu bila mereka tak percaya, mereka tidak yakin, mereka hidup dalam keraguan dan banyak syakwa sangka, maka sebab tu mereka memperolok-olokkan agama ini. Dan yang ketiga sebagai penutup, mereka memiliki sikap suka mempermain dan mempersendakan agama kerana mereka tidak memiliki sifat takutkan kepada Allah. Kerana mereka menjadikan nafsu itu dan syaitan sebagai ikutan mereka. Bila manusia ni terlalu menyembah nafsu, memperhambakan diri pada nafsu, memperhambakan diri kepada syaitan, maka Allah akan cabut pada diri mereka sifat takut kepada Allah dan takut kepada ancaman azab Allah Ta'ala. Baik, itu antara pengajaran yang boleh kita ambil. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat ke-15 dan ayat seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi